Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di ambang Ramadan yang ke-24, kita berpeluang untuk mendengar ceramah dari Ustaz Abdul Razak Mahdi. Semoga dengan ilmu yang disampaikan dapat memberi panduan dan membimbing kita untuk meneruskan ibadah di bulan yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada pagi ini kita dapat menyambung semula dalam siri kuliah pengajian yang telah dijadualkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita pada bab yang ke-44 muka surat 295, iaitu bab ma jaa anna Allah qad ghafara lil kifli. Ada hadis yang membicarakan tentang bahawasanya Allah Ta'ala sesungguhnya telah mengampunkan bagi seorang yang bernama Al-Kifli. Maksudnya ialah ada seorang yang nama Al-Kifli pada zaman Bani Israel. Bukan Kifli kita, tak. Ada kaum Bani Israel, seorang lelaki nama Al-Kifli. Dia hampir membuat dosa yang sangat besar, iaitu dosa zina. Dan hampir dia nak melakukan zina, lalu dia teringat akan Allah Ta'ala, tak jadi buat. Maka Nabi beritahu, Allah telah mengampunkan dosa Al-Kifli. Al-Kifli itu maknanya Bani Israel itulah, bukan nama kita Zulkifli sekarang ni, bukan. Itu maksudnya, ya. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mengampun akan dosa hamba-Nya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Sebab itu saban masa kita sentiasa berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampun. Tuhibbul afwa, suka bagi ampun. Memang suka. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Itu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan doa itu kita patut tak lepas daripada lidah kita setiap kali lepas solat, dan bila-bila masa, apatah lagi pada waktu malam. Sentiasa melafazkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunkan aku. Jadi Allah Ta'ala itu dia sangat mengampun akan dosa hamba-Nya. Terkadang dengan sedikit taubat sedikit menyesal, Allah ampunkan. Telah diampuni berapa banyak dosa. Sekali taubat, menyesal, istighfar, Allah ampunkan dosa itu, dosa ini, dosa berbagai jenis dosa Allah ampun. Dan memang malaikat beritahu Nabi SAW dalam bulan Ramadan ini Allah nak beri ampun kepada hamba-Nya yang minta ampun. Siapa saja? Orang miskin, orang kaya, orang banyak dosa, orang alim, orang yang soleh, orang yang jahil, orang yang fasik, orang yang zalim, minta ampun dalam bulan Ramadan ini. Malaikat beritahu Nabi SAW, Allah memang nak bagi ampun. Nah, sebab itu malaikat kata, ya Muhammad, jika sekiranya seseorang itu melalui Ramadan, kemudian dia tidak mendapat pengampunan Allah SWT,
Malaikat kata bukan kerana Allah tidak mau ampunkan dia, tapi dia tidak mau diampuni. Jadi ada beberapa hari lagi ni minta ampun banyak, istighfar banyak dengan lafaz astaghfirullah, dengan lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dengan lafaz rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa saja lafaz yang menunjukkan minta ampun dosa. Seperti barang yang berlaku pada seorang daripada Bani Israel pada zaman dahulu. Ini yang diceritakan zahir dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Hadis berbunyi an Ibni Umar qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadisan law lam asma'hu illa marratan aw marratain hatta adda sab'a marrat walakinni sami'tuhu aktsara min dhalik. Hadis riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Katanya telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Abdullah bin Umar ni dia kata aku dengar Nabi bercerita akan suatu cerita, jikalau tiada aku dengar akan dia melainkan sekali atau dua kali satu cerita, jikalau tiada aku dengar akan dia melainkan sekali atau dua kali hingga dibilang 7 kali, tentulah tiada aku ceritakan, tetapi telah aku dengar akan dia bercerita banyak kali. Ini Abdullah bin Umar ni kata, kalau aku dengar Nabi cerita sekali, 2 kali, aku tak cerita kat engkau cerita ni. Bukan 7 kali, tapi banyak kali Nabi cerita, aku dengar cerita yang sama. Jadi kadang-kadang cerita itu kita ulang-ulang cerita itu untuk bagi pengajaran kepada orang yang mendengar. Macam cerita tentang orang yang nama Al-Kifli ni, Nabi cerita pada Abdullah bin Umar bukan sekali, bukan 2 kali, malah bukan 7 kali. 7 tu banyak kali tu. Aku tidak akan cerita pada, melainkan Nabi cerita pada aku berkali-kali, banyak kali. Sebab tu aku cerita. Dan telah datang satu riwayat daripada Al-Hakim dan Al-Baihaqi, telah didengarnya daripada Rasulullah SAW itu lebih daripada 20 kali. Mana ada satu benda yang Nabi cerita satu-satu itu lebih 20 kali. Kenapa? Cerita itu penting. Sebab tu kadang orang cakap, kadang dia ulang balik benda sama, penting. Jadi kita duduk kata dia cerita itu lain tak ada lah. Masalahnya kita dah buat apa yang dia cerita tu. Bersamalah dengan ini, kata dalam riwayat Al-Hakim, dia kata, Al-Baihaqi, dia kata maknanya lebih daripada 20 kali Nabi cerita benda yang sama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana al-kiflu min Bani Israel la yatanawwaru illa min zambin amilahu. Bersabda di dalam ceritanya itu ada seorang laki-laki bernama Al-Kifli. Orang Melayu ada nama Al-Kifli. Zulkifli ada kot. Kifli saja. Ni Al-Kifli, seorang lelaki nama daripada Bani Israel. Iaitu daripada kaum Bani Israel sangat kuat berbuat maksiat. Dia ni orang tak guna banyak. Buat dosa dia banyak. Maksiat. Tiada mahu ia meninggalkan daripada dosa yang diperbuatnya. Tak nak. Seorang kata taubatlah, tak. Bukan. Dia tak mau dengar. Demikianlah halnya sentiasa cenderung kepada derhakakan Allah Ta'ala itu dan mengerjakan kejahatan yang besar-besar dan sukakan kerja yang fasik. Fasik maksudnya kerja yang boleh merosakkan iman. Itu fasik. Kerja-kerja yang rosak iman fasik. Ini Kifli ini dia buat kerja jahat saja. Ini kisah orang Bani Israel. Fa'atathu imra'atun fa'ataha 60 dinaran ala an yata'aha. Maka pada satu masa datang seorang perempuan yang belum pernah jahat kepadanya. Perempuan datang, perempuan ini perempuan yang solehah, baik. Minta sedekah kerana miskin. Sebab tu miskin ni kadang-kadang kita boleh tergadai maruah kerana miskin.
Kadang-kadang kerana miskin, bukan maruah saja tergadai, tapi kadang-kadang boleh tergadai akidah kerana miskin. Ini perempuan ni hampir tergadai maruah kerana miskin. Minta sedekah, pergilah ia kepadanya, maka diberi oleh Al-Kifli itu 60 dinar wang emas. 60 dinar emas, dengan syarat boleh dizinahnya. Aku boleh tolong kau, tapi dengan syarat kau mesti bagi sesuatu kepada aku, dengan perjanjian zina. Orang kaya dengan orang miskin. Bila perempuan itu mendengarkan kehendak lelaki itu dengan yang sedemikian, serta diberinya berkehendak kepada 60 dinar itu bagi melepaskan hajatnya dan kefakirannya itu. Perempuan ini penting sangat duit. Perempuan ini, dia miskin sangat, dah tak makan berhari-hari, perlu kepada duit untuk beri makanan. Lalu dikabulkannya syarat lelaki itu dengan hati yang duka cita. Nak juga duit itu, tapi terpaksa buat. Kerana tak ada jalan lain dah. Setelah tetap, maka perempuan itu pun menerima wang itu, dan lelaki itu pun berhajat kepada zinanya. 60 dinar. Falamma qa'ada minha maq'ada rajuli min imra'ati ur'idat wa bakat faqala ma yubkiki aqarahtuki. Maka tatkala duduk lelaki padanya pada tempat duduk suami daripada seorang perempuan, yakni telah tidur perempuan itu, dan lelaki hendak menzinahinya, lalu menggeletar perempuan itu serta menangis cukup dengan sejuk tubuh badannya. Perempuan tak pernah zina, tiba-tiba orang nak zinahi dia, mesti dia menggeletar. Bila dilihat oleh lelaki itu akan perempuan itu demikian, lalu ditanya dengan segeranya, kata, kenapa engkau menangis sampai macam ni? Kenapa menggeletar macam ni? Adakah aku menggagahi kamu berzina ini? Adakah aku paksa kamu? Aku tak paksa. Kau nak duit? Aku bagi duit. Aku minta dengan balasan bagi duit tadi, aku boleh zina kau. Aku bukan paksa. Bukanlah dengan wang yang kamu telah menyukai seperti kehendakku. Bukankah aku dah beri duit tadi dan kau setuju? Bila perempuan itu dengar kata lelaki demikian, Al-Kifli tadi, maka dengan segera pula dia berkata, qalat la walakinnahu amalun ma amiltuhu qattu wa ma hamalani alai illa hajatu. Kata perempuan itu, tidak menangis dan takut aku itu akan kamu. Aku menangis ini bukan aku takut pada kamu, dan tetapinya aku menangis takut aku akan Allah. Nampak? Situ key dia. Key dia situ, kunci dia di situ. Aku menggeletar ini, aku takut ini bukan takut akan kamu wahai Kifli, tapi aku gerun dan takut akan Allah. Belum pernah aku berbuat akan kerja jahat ini sekali-kali selama-lama aku dalam hidup aku. Tak pernah aku buat kerja ni. Tapi kerana perlu aku duit tadi, engkau paksa, engkau minta pula dengan balasan tadi, maka aku terpaksa buat. Maka tidak menjadikan dan menolak akan atas pekerjaan busuk ini, pekerjaan tak baik ini, melainkan kerana apa yang menjadi aku telah melampau-lampau mahu mengerjakannya. Kerana aku papa, aku tak ada duit sangat, aku miskin, yang menghapuskan kehormatanku. Nah, itu dia sebut hadis Nabi, maksud kepapaan itu lebih dekat untuk jadi kafir. Miskin, orang boleh beli. Miskin, orang boleh beli apa saja. Sebab itu dalam Islam dia bukan suruh orang miskin, tak. Dia suruh bekerja dan sebagainya, supaya tidak jadi macam kita terjerat miskin. Maka inilah aku tangiskan, aku takut pada Allah Ta'ala. Bila lelaki tadi mendengar perkataan perempuan itu demikian, ia pun berkata, faqala,
anti taf'alina haza wa ma fa'altuhu izhabi fahiya laki. Maka kata laki-laki yang bernama Al-Kifli itu, engkau perbuat ini dan tiada aku memperbuat akan dia, yakni engkau itu satu perempuan yang punya sedikit iman, lebih daripada laki-laki takut akan Allah. Dia kata mana kamu ini ada sedikit iman, lebih takut daripada lelaki ini, Kifli jahat. Maka adakah aku tidak takut akan maksiat? Aku tak takut kepada maksiat. Bahkan yang lebih utamanya, aku lebih takut daripadamu. Pergilah kamu berjalan jauh daripada aku. Mana yang dilepaskan? Pergilah. Tak jadi zina. Kalau begitu, pergilah kamu. Tidak aku berkendak kepadamu lagi, dan ambil olehmu akan wang itu, maka iaitu hebah aku kepadamu. Hibah. Mana aku macam bagi hibah kepadamu. Allah tolong orang yang soleh. Allah tolong. Walaupun perbuatan dosa besar hampir berlaku, maka Allah tolong. Bila sebut Allah, lelaki ini terus berubah hati dalam masa satu saat. Disebut ya muqallibal qulub qallib qalbi ala ta'atika. Ya Allah, balikkan hatiku kepada taat kepadamu. Balik sekejap mudah ya orang ni. Lalu dia kata waqala la, dia kata wallahi la a'sillah ba'daha abadan, famata min lailatihi fa asbaha maktuban ala babihi inna allaha qad ghafara lil kifli. Ni Nabi cerita hampir 20 kali Nabi cerita benda yang sama ini. Dan pada satu riwayat yang lain berkata, laki-laki itu, kata dia, tiada aku mau berzina demi Allah, tiada aku mau berbuat maksiat akan Allah kemudian daripadanya selama-lamanya. Lepas peristiwa itu, aku takkan buat maksiat lagi selama-lamanya. Kemudian daripada itu, lalu mati ia pada malamnya. Nampak? Sempat dia bertaubat, dosa banyak ada buat, hidup dia penuh dengan dosa. Semayang menurut Nabi Musa, Bani Israel zaman Nabi Musa, semayang tak mana, kalau ada amalan tak mana, buat jahat saja. Tapi dengan satu peristiwa maksiat yang Allah buka hati dia, bertaubat, lalu Allah ambil nyawa daripada malamnya, di dalam niatnya itu dia mati dalam niat baik. Maka berpagi-pagi tersurat atas pintu rumahnya, dilihat orang. Tercatat pada pintu rumah ni, orang nampak, katanya bahawasanya Allah sungguhnya telah mengampun bagi dosa Al-Kifli. Surga. Tak ada qiyamul lail pun. Kan? Tak ada sedekah pun. Nampak tak? Tak ada puasa pun. Tapi dengan niat yang ikhlas, kerana takut pada Allah Ta'ala, bertaubat dia, Allah terima taubat, masuk syurga dia. Sebab itu ada orang yang Allah buka pintu hati, dia suka beramal. Dia suka beramal, baca Quran suka, semua amal, qiyamul lail suka, baca Quran, puasa. Tapi Allah tutup pintu penerimaan amal. Allah tak terima. Amal banyak, tapi Allah tak terima. Tapi ada Allah Ta'ala buka pintu maksiat, buat maksiat saja kerjanya. Tapi dengan satu maksiat dia buat, lalu dia menyesal, Allah terima pintu taubat dia, lalu diletakkan dalam syurga. Itu dia. Maknanya, kalau gini cerita, Nabi bercerita demikian, beritahu kepada para sahabat dia dan umat dia bahawa kalau orang yang buat dosa demikian pun Allah akan ampun, apatah lagi kita bukan buat maksiat. Kita beramal, tapi kita mesti betulkan niat kita, minta ampun pada Allah Ta'ala. Walaupun kita beramal, tapi banyak lagi perkara-perkara yang kita khilaf, perkara yang kita taksir, yang tidak mampu kita buat, perkara yang kita buat baik, kadang-kadang niat kita jadi cenderung kepada untuk bukan kerana Allah, maka kita minta ampun pada Allah Ta'ala, mesti Allah ampun.
Mesti Allah ampun. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Kata Abu Isa, hadis ini hadis hasan. Bermula azam atau niat al-kifli itu menepati taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tepat, Allah terima taubat dia. Maka syukur Tuhan baginya dan dimaafkan serta dihapuskan segala dosanya, semua dosa. Bagi Allah Ta'ala, rahmat dia terlalu luas. Rahmat Allah betul luas. Besar mana dosa kita lakukan, tapi bagi Allah Ta'ala boleh mampukan dosa itu. Orang yang membunuh 100 orang, Nabi cerita juga, kaum Bani Israel juga, dia bunuh 100 orang, lalu dia bertaubat, Allah terima taubat dia, masuk syurga dia. Orang yang berzina mengaku daripada Nabi, ya Rasulullah, aku telah berzina, aku ngandung ni anak zina. Nabi kita balik dulu, lahirkan anak tu dulu, kemudian datang balik. Dah lahir anak, datang balik, ya Rasulullah, aku dulu pernah datang kepadamu, aku berzina, aku kandung anak zina, dan Rasulullah suruh aku balik, sekarang aku dah selesai. Jalankan hukum rejam. Maka Nabi jalan hukum rejam, sehingga setelah dia direjam mati, Nabi solatkan jenazahnya. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bukankah dia perempuan berzina? Nabi kata apa? Nabi kata, taubat dia kalau diagih-agihkan kepada 70 penduduk Madinah, tak habis lagi. Mana menunjukkan bahawa taubat Allah terima. Makna cerita-cerita yang Nabi cerita ini, orang yang berdosa begitu banyak, bila dia bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah ampunkan. Nabi beritahu, dosa Allah ampun dah, syurga dia Allah ampun. Apakah Allah tidak mau mengampun dosa yang kita tidak buat dosa macam itu? Adakah kita bunuh orang? Kita tak bunuh orang. Habis kuat kita bunuh nyamuk ya. Adakah kita berzina? Kita tidak berzina. Dan kita mencuri? Kita tidak mencuri. Yang penting ialah taubat. Kullu ibnu Adam khata'un. Semua anak Adam buat dosa. Maka Nabi Rasul itu Allah pelihara dia tak buat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat dosa ialah taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dalam Ramadan ni lah. Ramadan ini bulan pengampunan, Allah nak beri ampun. Adakah kita tidak menyesal lagi dengan dosa besar yang kita lakukan dengan meninggal solat? Dosa besar, minta ampun, maka Allah mesti ampunkan dengan kelimpahannya, limpah kurnia Allah ampun. Kalau bukanlah dengan rahmat dan kurnia Allah, semua manusia masuk neraka belaka semua. Tak padan dengan apa kita buat, puasa, qiyamul lail, baca Quran, sembahyang, dengan pahala itu tak padan untuk kita masuk surga Allah Ta'ala. Tak. Dengan limpah kurnia rahmat Allah Ta'ala tu yang boleh kita masuk. Dengan hadis ini dapat hasilnya bahawasanya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa orang yang minta ampun, jikalau seberapa banyak dosa itu sekalipun. Berapa banyak dosa Allah akan ampun. Jadi Ramadan dah nak meninggalkan kita, tak lama tu. Dah 24, 25, 26, 6 hari, 7 hari lagi Ramadan akan kata goodbye. Dia akan tinggalkan kita. Bila boleh kita jumpa lagi, Ramadan kata tengoklah, kalau ada kita jumpalah. Kalau kita ditakdirkan tak jumpa lagi, kita akan jumpalah. Dan Ramadan akan datang balik. Kita yang tidak jumpa dengan dia nanti, memang. Jadi sebab itu jangan lepaskan Ramadan yang ada sedikit ini, yang tidak lama akan meninggalkan kita. Selesai masalah pemuda Bani Israel yang namanya Al-Kifli. Mana bila dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Bab yang ke-45 sekali. Bab ma jaa fi taubati wa amsali dzunub. Hadis yang menunjukkan atas taubat dan segala dosa itu. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, bermula taubat pada syarak itu ialah meninggalkan dosa kerana kejinya.
dan menyesal atas barang yang terlampau ia ke atasnya. Itu maksud taubat. Mengapa tak judi dah? Tak, aku tak. Keji judi tu. Itu kan tinggal tu. Bukan kerana sebab tak ada duit, tak ada duit, main lagi. Bukan tu. Keji. Mengapa tinggalkan maksiat tu? Kerana kejinya. Kita sedar bahawa maksiat keji, tak elok, busuk. Sebab tu aku tinggal. Kenapa tak mencuri dah? Keji kerja mencuri tu. Kenapa tak menipu dah? Keji. Kenapa tidak cakap kasar dengan mak bapak? Keji. Tinggal kerana kejinya maksiat tu, baru ada kesan. Kalau tinggal kerana tak ada peluang, nanti ada peluang, itu dia balik-balik. Tapi kalau dia kata perbuatan itu keji, tak akan buat dah, walaupun datang peluang banyak. Kenapa tak rasuah dah dulu rasuah? Tak, aku tinggal kerana kejinya rasuah tu. Datang lagi peluang, tak, sebab aku dah pandang keji. Keji ni benda tak elok, benda busuk, benda yang orang nak lari daripadanya. Begitulah juga dosa. Dia kata taubat yang itu ya, tinggalkan dosa kerana kejinya, tak elok. Dan dia kata menyesal, dia mesti menyesal. Dan yang kita buat terlampau ke atasnya, dan ada azam baru tidak mau mengulang kerjanya dan mendapatkan barang yang boleh mendapatkannya dengan segala amal yang baik dan amal berulang-ulang untuk mengembalikan kezaliman kepada Tuhan dia. Gitu maknanya. Mengapa tidak buat dosa taubat tadi? Kerana kejinya. Pertama, keji. Bila kita tidak keji, menyesalnya buat yang keji, dan gantikan perbuatan yang keji dengan amal-amal yang baik. Itu cara orang bertaubat. Bukan tinggal kerana tak ada peluang, ni musim Covid ni tak boleh ni, kalau habis Covid nanti buatlah balik kerja-kerja tak elok tu kan. Jadi maknanya, dan dia kata mempunyai atau mendapatkan jalan maaf daripada mereka itu kalau berkaitan dengan orang. Kalau berkaitan dengan orang, dapat jalan maaf kepada orang itu. Keji kerana kita memfitnah orang sehingga dia bercerai-berai suami isteri. Keji kerana kita fitnah orang, habis perniagaan dia, habis semua kerana fitnah. Keji. Dia kata mana menyesal dan minta maaf balik kepada orang yang kita buat jahat tadi. Dan telah ditambah oleh Abdullah bin Al-Mubarak, dia kata bahawa sengaja diasuh badan yang makan haram itu dengan susah hati dan duka cita sampai jadi baginya daging yang bagus. Kalau dia makan makanan yang haram, dia macam susahkan diri dia supaya daging yang haram tadi habis semua sehingga tinggal daging yang bagus. Contoh ialah macam dalam air ni, air putih. Kita tuh satu dakwat satu titik warna hitam air, contoh air hitam air. Macam mana nak bersihkan? Melainkan kita tuang sebanyak mungkin air putih, tuang sehingga air yang hitam keluar sehingga tinggal air yang putih. Itu umpama tu. Dosa yang banyak kita buat, mana kita tuang kebaikan sehingga kejahatan tadi tidak ada tempat lagi untuk duduk, kejahatan keluar dan diganti dengan daging yang bagus kalau kita makan yang haram. Dan diberi rasa dirinya kesakitan berbuat taat semacam dirasakan dilazat berbuat maksiat. Dipaksa diri dia untuk buat ketaatan, bangun malam, berjaga malam, mengantuk, beramal, baca Quran banyak sehingga tersungguh-sungguh diri jadi susah. Sebagaimana dia buat seronok buat maksiat dulu. Macam tu. Itu kata Ibnu Mubarak. Maka taubat itu wajib, kata tiap-tiap orang lelaki dan perempuan pada segenap masa ia berbuat dosa dengan segala yang bertaubat. Wajib. Sebagaimana wajibnya solat, wajibnya taubat daripada dosa. Wajibnya puasa, wajibnya taubat daripada dosa. Wajib hukum dia. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam firman dia dalam surah At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kita ni kadang-kadang banyak terhalang daripada rahmat Allah ialah kerana dosa. Terhalang daripada ketenangan jiwa kerana dosa.
terhalang daripada rezeki yang nak datang melimpah ruah kerana dosa. Semua terhalang daripada untuk kita berbuat ibadah kerana dosa. Rasa liat nak buat ibadah, rasa liat nak buat ibadah. Terhalang daripada untuk mendengar perkara-perkara yang baik kerana dosa. Tapi kalau kita sedar ini, tubu ilallah taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh, Allah tarik habis semua taubat, datanglah satu benda yang baru. Kita rasa seronok buat ibadah, kita rasa orang lawan cerita tentang tak baik, kita tak seronok dah, dia habis sendiri je. Kenapa? Limpah kurnia Allah bagi pada kita. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama sufi dalam sejarah, mereka semuanya asalnya buat dosa banyak. Fudail bin Iyad penyamun, Fudail bin Iyad penyamun. Di negeri Hijaz tu, kalau sebut nama Fudail, semua orang gerun dan takut. Tiba-tiba dia sedar, menyesal, pergi ke Mekah, belajar ilmu sungguh-sungguh, dah dewasa dah, belajar ilmu, belajar Quran, akhirnya jadi ulama sufi. Orang belajar pula dengan dia. Kita tak maksiat gitu. Ibrahim bin Adham, anak raja yang suka berpoya-poya, memburu je kerjanya, tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Tengok makan-makan, jom buru, ramai pengikut dia kan. Pengikut kena ada lah, tak ada pengikut mana boleh. Itu je kerja je. Satu hari bila dia keluarkan roti nak makan, sambar oleh burung. Dia hambat burung tu, hambat, dia kejar kuda, hambat. Rupanya burung ni bagi makan pada ada seorang yang kena ikat di atas bukit, kena ikat. Rupanya orang dia kena samun. Orang ni barang-barang dia kena samun, orang penyamun tu ikat dia, dah 2-3 hari tak makan-makan. Siapa yang datang memberi makan kepada dia? Burung tadi datang ambil, bagi, kerana jatuh kepada dia boleh makan. Jadi Ibrahim Adam tengok, begitu Allah hantar orang yang patut rezeki, tak ada, ni mati kering lah orang ni kalau ikut kan. Tapi tak, dengan rahmat kurnia Allah ambil burung tadi. Burung tu tahu beri makan kepada orang itu. Baru Ibrahim Adam sedar, akhirnya dia jadi ahli sufi. Kita tak ada buat dosa gitu kita. Malah juga kita rasa tidak mahu lagi bertaubat kan? Mesti dah. Kita rasa nak bertaubat sungguh-sungguh. Sebab itu disebut tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan jadilah taubat itu sehabis-habis dicipta daripada segala kawaid Islam. Maksudnya sehabis dicipta, sangat-sangat dituntut dalam Islam untuk taubat tu. Kerana tiap anak Adam buat dosa, taubat saja. Sebab tu lepas solat kita ada istighfar, astaghfirullah. Sentiasa lafaz lidah kita sentiasa melambangkan minta ampun pada Allah. Nabi menyebut Rabbil filli, ya Allah ampunkanlah aku, wa tub alayya, terimalah taubat aku, innaka antat tawwabur rahim, engkau Allah Maha penerima taubat. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi tak ada dosa. Kata sahabat, aku dengar dalam satu majlis Nabi menyebut tidak kurang daripada 100 kali, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya. Nabi ulang tu. Kita banyak menggunakan masa yang Allah beri pada kita bukan melafazkan kalimah taubat. Dalam bulan Ramadan juga kita sementara tunggu solat itu, kita melafazkan kalimah yang datang dosa. Patut hari Jumaat itu kita datang awal ke sebuah masjid, masuk cepat, tadilah Rabbi firli wa tub alayya ataupun astaghfirullah. Tak ada masa nak cakap benda-benda. Tapi tak, kita membela satu dosa lagi sedang peluang Allah bagi tu. Mengapa kita tak ambil peluang tadi? Sedangkan dalam Islam sangat dituntut untuk kita bertaubat. Taubat ni kerja nabi-nabi. Kerja nabi-nabi taubat ni. Nabi Yunus alaihissalam pun bertaubat, Nabi Adam alaihissalam bertaubat. Rabbana zalamna anfusana, kata Nabi Adam.
Wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini zalim, kata Adam. Kalau bukanlah kerana engkau ampunkan aku, ya Allah, aku ni rugilah. Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalim. Maha suci engkau, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni zalim pada engkau. Semua taubat. Tapi kita yang bukan Nabi, yang jadi orang awam biasa, nak lepas astaghfirullah berat. Lidah. Berat. Nak istighfar tu banyak kali, jadi berat. Hatta kadang bulan Ramadan pun berat bagi kita. Sama je. Bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan. Tak ada beza. Akhir Ramadan akan habis, tinggalkan kita, selamat tinggal. Kalau umur panjang, jumpa lagi. Gitu. Aku pergi dulu. Dan kita kata goodbye, selamat jalan. Kalau umur panjang, jumpa lagi. Sebab itu para sahabat menangis bila akhir Ramadan itu, dia menangis. Nangis kerana apa? Kerana Ramadan akan meninggalkan dia, akan tinggal. Dan dia tidak dapat lagi untuk berbuat amal sebagaimana balasan daripada Allah Ta'ala macam Allah bagi dalam bulan Ramadan. Tak ada. Macam Ramadannya. Itu kemuliaan Ramadan itu. Mulianya Ramadan itu. Diganda-ganda pahala amalan digandakan. Kemudian ada qiyamul lail pula, qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan solat pada malam Ramadan, yang kita buat tarawih itu, tapi orang mempermainkan ibadah itu, mula je ramai, betul mula susut mana pergi, wallahu alam, kita pun tak tahu. Siangnya kita berpuasa, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, semuanya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa yang telah lalu, Allah ampun dosa yang telah lalu, Allah ampun dosa yang telah lalu. Apa kita nak jawab depan Allah SWT di akhirat nanti? Ya Allah, kenapa dosa aku banyak? Allah akan jawab, aku telah bagi seluas-luasnya pintu taubat, tapi kamu tidak bertaubat. Inilah malaikat beritahu Nabi, ya Muhammad, kalau sekiranya dia tidak dapat pengampunan Allah selepas habis Ramadan, bukan kerana Allah tidak mau mengampuni dia, tapi dia tidak mau diampun. Bukan kita tak nak tolong dia, dia tak nak tolong, dia tak nak kita tolong. Kita nak tolong dia tak nak. Sama tu. Bukan kerana Allah tidak mau mengampuni dia, tapi dia tidak mau diampun. Itu malaikat sebut. Dan ialah awal-awal daripada segala makam orang yang berjalan dengan jalan akhirat. Makam untuk orang yang nak jadi baik, taubat. Ini taubat tak masuk dalam makam makrifat, tarikat, tak taubat. Mana mungkin? Taubat dulu, baru boleh cakap makrifat, tarikat. Dia jalan bagi orang yang nak menuju akhirat. Makam yang pertama, taubat dulu. Dan taubat itu makan berapa tahun lama sehingga dia konsisten dengan taubat. Dia tak akan jadi masa setahun dah. Itu balik-balik. Macam orang isap rokok lah, taubat orang isap rokok. Taubat sebulan je, lepas tu jadi balik. Itu bukan, tak. Dia taubat tu dulu lama. Memang tak ada apa dah. Baru boleh tarikat marifat cakap. Asalnya taubat dulu. Taubat. Bersihkan dulu segala dosa. Dan dengan dia dapat kebahagiaan selama-lamanya. Dengan taubat tadi, kita akan bahagia selama-lamanya di akhirat. Di dunia kita dapat bahagia kerana ketenangan, tenang. Dan di akhirat kita dapat kebahagiaan kerana kita menemui Allah dalam keadaan banyak buat dosa, tapi tinggal dosa di dunia. Sebab Allah Ta'ala dah ampun dah, tak kira tu. Mana kita datang keadaan yang hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang sejahtera, bersih. Dan telah tersebut umpama dosa itu dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Ini ada hadis dia. An al-Haris bin Suwaid haddatsana Abdullah bin Mas'ud bihadisain ahadihima
an nafsihi wal akharu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Al-Haris bin Suwaid, katanya telah dibercerita kepada kami seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan dua cerita. Satu daripada dua hadis itu mauquf pada dirinya, dia cerita tentang diri dia, bukan daripada Nabi, bahkan daripada dirinya sendiri, dan satu cerita itu memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Haris bin Suwaid tabi'in. Tabi'in ini dia tak jumpa dengan Nabi, dia jumpa dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni jumpa dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud cerita kepada Al-Haris bin Suwaid. Dua dia cerita, Abdullah dengan satu, Abdullah bin cerita tentang diri dia, dan satu lagi memang dia besar ada kaitan dengan Nabi cerita. Adapun cerita dalam hadis itu yang berbunyi qala Abdullah inna Allahal mu'mina yara zunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaihi wa innal fajira yara zunubahu kazubabin waqa ala anfihi qala bihi hakaza fatara. Kata Abdullah bin Mas'ud, semuanya seorang yang mukmin orang beriman, orang yang takut akan dosa tadi, nampak ia akan dosanya seolah ia tinggal di pangkal gunung. Orang beriman ni kalau buat dosa, dia terasa macam dia duduk di bawah gunung. Buat dosa, dia terasa bersalah sungguh. Orang beriman ni memanglah mencuri gitu. Kalau tak pernah mencuri, dia orang cepat kenal. Letak pergi Maidan curi kan, senang poket kan, bukan curi apa-apa, coklat biasa je, tapi tak biasa mencuri, letak. Dia orang jaga tu kenal dah. Bangla tu kenal, ini ada apa-apa, pergi dekat ia pun curi. Tanya, pertama kali mencuri tak apa. Tapi kalau dah biasa, selamba je. Bubur dalam jubah, bubur dalam selamba. Itu dia kata ni, orang yang beriman bila buat dosa terasa macam dia duduk di bawah gunung. Takut ia akan gunung itu jatuh menimpa akan dia. Takut gunung jatuh. Itu orang beriman. Maka seksalah di perbuat gunung itu atau terus mati kalau gunung itu runtuh. Itu orang beriman terasa begitu. Dan bahawasanya seorang yang jahat itu nampak ia akan dosanya macam lalat dia. Dosa dia buat besar mana macam lalat dia, turun hinggap di atas hidungnya, dia boleh tepih gitu je. Itu orang tak ada beriman. Dosa tu macam hinggap lalat tepih gitu je. Tapi orang beriman tadi macam gunung nampak dia terasa. Telah disyaratkan dengan tangannya, maknanya dia katanya begini serta menampar dan menghalaukan lalat itu, maka terbang ia, demikian juga dosa itu hilang dan terbang dan ia dengan sedikit kebajikan. Dia buat gitu je. Orang tak beriman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati ahdikum min rajulin bi ardin dawiyatin mahlakatin ma'ahu rahilatuhu 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu wa ma yuslihu. Dia kata Allah lebih gembira kepada orang yang bertaubat di kalangan kamu, lebih gembira daripada orang yang ada unta penuh dengan sarat muatan di belakang unta tadi, penuh dengan belakang unta tadi, air di atas belakang unta itulah simpanan dia. Kalau ada peta nak jalan padang pasir, di atas belakang unta itulah makanan, di belakang unta itulah kemah, di belakang unta itulah semua benda atas belakang unta. Tiba-tiba unta itu hilang, lari. Kemudian dia cari sehingga penat dan hampir mati dia cari. Fa'adallaha fakharaja fi talabi hatta iza adraka al-maut. Sehingga rasa nak mati dia cari sepanjang pasir tak jumpa unta. Semua barang atas tu. Barang semua atas tu. Lalu dia arja ila makani allazi adallatuha fi fa'amutu fi faraja ila makanati faghalabathu ainuhu fastaiqaza. Lalu tertidur dia. Dah penat cari, ni nak cerita ni, Allah sangat gembira kepada orang bertaubat, lebih gembira lagi bandingan orang yang kehilangan unta tadi. Tiba-tiba dia dah cari nak mati, tertidur, bangun tidur, dia tengok unta dah dekat dia. Cuba kita bayangkan bagaimana gembiranya.
Mudah cerita beginilah. Kita pergi Mekah buat umrah, pasport hilang. Pasport aja hilang, memang tak boleh balik lah tu. Memang jadi hamba Arab lah. Kalau boleh balik pun orang dah lama dah raya, kita tak lagi raya. Pasport, kita pergi luar negeri, pasport hilang. Mana pergi pasport hilang? Pasport mana pergi? Kita dah buka pucat dah. Mana kalau ada darah tinggi tu, bacaan tak tahu berapa, tiba-tiba tertidur kita, tak tahu apa nak jadi, tidur. Bila terjaga, kita ada kata, J, pasport dah jumpa dah nak. Apa rasa gembira macam mana? Nak beri bandingan supaya orang faham, Allah sangat gembira orang yang bertaubat. Lebih gembira lagi daripada orang yang penuh muatan unta padang pasir ni. Tiba-tiba dia tertidur, jaga, unta ada kat dia. Terus pegang tali, macam mana rasa gembira dia? Tak tahu nak kata gembira hebatnya. Allah lebih daripada itu. Itu nak beri bandingan tu. Macam kita gembira nak buka puasa lah kan. Nak buka puasa gembira. Ke tak gembira buka puasa? Ke gembira puasa? Nabi kata orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Satu waktu berbuka, sama ada berbuka biasa ni ataupun hari raya. Satu lagi apabila menemui Allah Ta'ala di akhirat. Dua kegembiraan orang berpuasa. Satu waktu berbuka, memang seronok berbuka kan? Tunggu Allahu Akbar, Allahu Akbar, seronok. Ataupun hari raya kan gembira kan? Dan satu lagi apabila bertemu dengan Allah di akhirat. Dua kegembiraan. Ini Nabi nak beri satu bandingan bagaimana gembiranya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Bila buat dosa Allah tak marah sebenarnya, tapi Allah marah ialah orang yang tidak mahu bertaubat. Itu dia. Jadi itunya dia kata, lalu dia kata datang mengantuk, ia kuat tidur sebentar dan apa jaga. Tiba-tiba sudah dia nampaknya unta yang penuh dengan muatan ada di sisi kepalanya, atas cukup bekalannya daripada makanannya tadi dan minumannya, dan apa-apa jadi kemudaratan, maka betapa sukacita hatinya. Kisah ini ada sambungan cerita-cerita lain, sehingga sukanya hati dia ni, sehingga dia kata, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Terlalu gembira sangat. Ingat? Maknanya dia bagi ingat, dalam gembira sangat tu ingat. Jangan ye hore, tak ingat Allah Ta'ala pula. Sehingga kau berdoa, ya Allah, aku ini Tuhanmu, engkau hambaku. Terbalik. Patutnya aku ni hamba-Mu, engkau Tuhanku. Oleh kerana terlalu gembira sangat. Ingat, bila kita terlalu, syaitan telah mengasuk kita. Ada berapa keadaan syaitan boleh kontrol kita. Satu daripadanya terlalu gembira. Dia hore, sehingga ya Allah, aku ni Tuhanmu, engkau hamba-Ku. Jadi gitu. Sebab tu kalau gembira pun slow, sederhana, biasa. Ingat Allah. Terlalu gembira, terlalu takut, itu syaitan mudah. Terlalu takut syaitan kuasai juga. Terlalu gembira, terlalu takut buat maksiat, itu syaitan mudah untuk lalai, itu syaitan mudah kuasai kita. Itu keadaan kata Nabi. Apa dikata Abu Isa, hadis ini hasan lagi sahih. Taubat itu sangat dipuji syarak. Taguh kot. Dah 3 kali berubah. Sampai situ dulu insyaAllah. Jadi saya pesan pada diri saya sendiri, dan kita kongsi sama-sama adik ni, agar dapat satu motivasi pada kita untuk bertaubat. Taubat. Dan masa-masa yang ada ini, Ramadan, lidah kita sentiasa menyebut taubat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anhu, selalu disebut. Sehinggalah bila habis Ramadan juga, lidah kita sentiasa istighfar, selalu minta taubat kepada Allah Ta'ala. Sampai situ dulu, insyaAllah kita sambung selepas raya lah kan. Selepas raya lah. Kita raya dulu. Kemudian kita, sebab apa kita tinggal di tajuk taubat ni? Bila lepas raya esok tak taubat dah, bimbang. Jadi ada tajuk taubat lagi. Kan? Masa sebelum raya ni taubat hebat kan? Bila lepas raya memang terlepas taubat tu, ada lagi tajuk tentang taubat ni. Ada lagi 2-3 lagi tajuk. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
افتح علينا يا الله فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.